adalah disusun di dalam petala mengelilingi nukleus. Okey. So setiap petala dia mempunyai muatan maksimum. Contohnya petala pertama cuma ada 2 sahaja boleh. Petala kedua cuma ada 8 dan petala ketiga boleh ada 8 ataupun 18. Okey, tadi cikgu atom ataupun unsur saja. So yang ni kita akan pergi satu-satu daripada unsur yang mempunyai nombor proton 1 sampailah nombor proton 20. Okay, mula-mula kita tengok pada hidrogen. Okay, so hidrogen ni semua ni cikgu crop daripada jadual berkala Okay. So kita tengok dulu hidrogen. So hidrogen nombor protonnya ada 1. So masuk elektron dia ada 1. So sunat elektron dia 1 je lah. Okay, manakala helium dia ada 2. Nombor proton dia 2. So elektronnya pun maksudnya ada 2. Maka susunan elektronnya adalah 2. Okay, kalau kamu tengok hidrogen dengan helium ni cuma ada 1 sahaja petala. Okay, jadi kedua-duanya terletak pada color 1. Dia orang dua orang je kat color 1. Kalau korang perasan dekat apa tu jadual berkala tu kan ada telinga 2, tanduk 2, ujung-ujung tu kan. Itulah dia orang. Okay. Untuk lithium, beryllium dan juga boron pula, okay, kita tengok untuk lithium dia ada 3. Nombor proton dia 3. Okay, so maksudnya bila proton dia ada 3, elektron pun ada 3. So susunan dia adalah 2, 1. Kenapa 2, 1? Sebab kala pertama cuma boleh isi maksimum 2. 2 je. Ada 2 je tempat. So ada lebih 1 dia kena masuk petala yang kedua. So dia petala dia, so susunan elektronnya kita baca sebagai 2, 1. Iaitu 2 elektron di petala pertama, 1 elektron di petala kedua. Kalau beryllium pula kita tengok 4 kan. So dia 2, 2. Boron pula 5. So 2, 3. So ketiga-tiga unsur ni mempunyai 2 petala yang berisi. So ketiga-tiga unsur ni berada pada kala yang kedua. So itu kala dia. Kala. Untuk kumpulan pula, kumpulan kita tengok berdasarkan bilangan elektron yang berada pada petala terakhir. So, petala dia yang last ada 1 saja elektron untuk lithium. So dia adalah kumpulan 1. Beryllium pula dia ada 2 elektron pada petala yang terakhir. So kita panggil dia berada dalam kumpulan 2. Manakala boron pula ada 3 elektron pada petala terakhir, dia adalah kumpulan 13. Okey, kenapa tiba-tiba boron ni bukan kumpulan 3 cikgu? Kan dia ada 3 petala terakhir. Okey, untuk pengetahuan kamu, kumpulan 1 sampai kumpulan 13 adalah logam. Kecuali ni hidrogen. Hidrogen dia kumpulan 1 tapi dia bukan logam. Sebab dia bukan berada dalam kumpulan 1 pun sebenarnya kalau kamu tengok jadual berkala tu, dia bukan melekat pun, dia macam terpisah sikit kan sebab dia bukan kumpulan 1. Sebab ciri-ciri kumpulan ni adalah semua unsur yang berada dalam kumpulan yang sama, dia mempunyai sifat kimia yang sama. So sifat kimia hidrogen dengan unsur-unsur lain dalam kumpulan 1 tak sama. Jadi that's why dia tak boleh satu kumpulan. Walaupun elektron yang berada pada petala terakhir dia adalah 1. Okey? Boleh faham So boron ini dia tak boleh jadi kumpulan 3. Sebab cikgu dah cakap kumpulan 1 sampai kumpulan 12 lah. Kumpulan 1 sampai 12 sepenuhnya adalah logam. Manakala kumpulan 13, 14, 15 ada sebahagiannya yang logam dan juga bukan logam. Jadi boron ni yang sebelah atas ni memang bukan logam. Sebab itu dia tak boleh jadi kumpulan 3. Dia mesti jadi kumpulan 13. Okey? Okay, seterusnya kita pergi kepada karbon, nitrogen, oksigen, fluorin dan juga neon. Diorang ni berderit lah. Nombor protonnya 6, 7, 8, 9, 10. So elektron dia pun ada 6, 7, 8, 9, 10. So untuk elektron yang 6 susunan dia adalah 2, 4. So dia berada pada kala kedua sebab ada 2 petala dan dia berada pada kumpulan 14 sebab dia ada 4 elektron valence. Okay. Kenapa dia tak boleh jadi kumpulan 4? Sebab dia bukan logam. Sebab logam kan tadi warna kuning. Kan? Ni warna biru. Biru bukan logam. So kalau kumpulan, kalau unsur tu bukan logam, mesti dia belas-belas. Tak boleh nombor se. Nombor se tu adalah untuk logam. Nitrogen pula 7 kan. So dia 2, 5. So dia berada pada kala kedua
dan berada pada kumpulan 15. Oksigen pula ada 8 elektron. So, dia punya susunan elektron adalah 28. So, dia ada 6 petala, 6 elektron di petala terakhir. So, dia adalah kumpulan 16. Ada 2 petala je. Jadi, dia adalah masih color 2. Okay, ni color pun masih color 2 sebab elektron dia ada 9. So, susunan dia adalah 2, 7. So, 2, 7. So, dia ada 7 petala, 7 elektron valence pada petala terakhir. So, dia berada pada kumpulan 17. Dan akhir sekali adalah neon. Dia ada 10 elektron. So, susunan dia adalah 2, 8. Okay. Terusnya kita pergi kepada natrium, magnesium, aluminium, silikon dan fosforus. Okay. So, macam biasa tadi kita bacalah 11. So, susunan dia adalah 2, 8, 1. Kenapa tak boleh 2, 9? Sebab petala kedua maksimum dia boleh isi 8. Dah penuh dah kalau 8 tu. So, kalau dah penuh kenalah buka lagi satu petala. So, dia susunan elektron jadi 2, 8, 1. So, dia ada 1, 2, 3 petala. So, dia berada pada color yang ketiga. Elektron valence dia ada 1. So, dia berada pada kumpulan 1. Manakala magnesium pula ada 12 elektron. So, susunannya adalah 2, 8, 2. So, dia ada 3 juga petala. So, dia berada pada color 3. Dan dia mempunyai 2 elektron valence. Maksudnya dia berada pada kumpulan 2. Okay. Aluminium 2, 8, 3 sebab dia punya elektron ada 13. So, dia ada 3 petala. So, dia berada pada color 3 juga. Manakala kumpulan dia berada pada kumpulan 13. Okey. Kenapa dia kumpulan 13, cikgu tak kumpulan 3? Sebab dekat petala, dekat color 3, dia cuma ada kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13 ke atas. Sebab kumpulan 3 sampai kumpulan 12 itu adalah logam unsur peralihan. Logam unsur peralihan ni ada sifat yang pelik sikit sebab daripada segi susunan elektron, dia ada berbeza sikit susunan elektron dia pada petala yang ketiga. Ialah susunan elektron yang sampai berbelas-belas. Okay. Jadi aluminium ni bukan kumpulan, dia bukan unsur peralihan. So, dia berada pada kumpulan 13. Okay. So, silikon ada 14 elektron. So, susunan elektronnya adalah 2, 8, 4. Ada 3 petala berisi elektron. So, berada pada color 3. Dan dia ada 4 elektron valence. So, dia berada pada kumpulan 14. Dia bukan logam. Okay, dan terusnya adalah fosforus. Kalau dekat latihan yang cikgu bagi tu, dia tulis sulfur. Sorry ya, salah kedudukannya. Sepatutnya fosforus dulu sebab nombor proton untuk fosforus adalah 15. So, susunan dia adalah 285. So, dia berada pada color 3 sebab ada 3 petala yang berisi elektron dan berada pada kumpulan 15. Dan yang terakhir adalah sulfur, klorin, argon, kalium, nama orang putih potasium dan juga kalsium. Untuk sulfur ada 16 elektron. So, susunan elektron dia adalah 2, 8, 6. Maka dia berada pada color ketiga dan berada pada kumpulan 16. Sama kumpulan dengan siapa tu? Okay. So, seterusnya adalah klorin. Klorin dia ada 17 proton. Maksudnya dia ada susunan elektron dia ada 2, 8, 7. Masih color yang ketiga sebab ada 3 petala. Dan dia berada pada kumpulan 17 sebab elektron valence dia ada 7. Terusnya adalah argon, ada 18 protonnya, so ada 18 elektron. Susunannya adalah 2, 8, 8. Ini maksimum dah penuh semua. Yang ni lah yang kita panggil sebagai susunan elektronnya oktet. Dia sudah stabil. Okay. So, kita pergi pada kalium 19. So, susunan dia adalah 2881. Kenapa dia tak boleh 2889, cikgu? Sebab petala ketiga maksimum dia adalah 8. Kecuali untuk logam-logam yang berada pada kedudukan unsur peralihan. Iaitu logam-logam yang berada pada kumpulan 3 sehingga 12. Yang tu ada istimewa sikit susunan dia pada petala yang ketiga. Okay. So, dia ada 4
petala yang berisi elektron, so dia berada pada kala keempat tetapi dalam kumpulan satu sebab dia ada satu elektron valence. Dan akhir sekali adalah kalsium. So, proton dia ada 20, so elektron dia pun ada 20. So susunan dia adalah 2, 8, 8, 2, ada 4 kala, so dia ada 4 petala, so dia berada pada kala keempat. Dan dia berada pada kumpulan kedua sebab dia ada 2 elektron valence. Okey, sekarang cikgu akan ajar cara macam mana untuk melukis susunan elektron dalam atom. Okey, sebagai contoh cikgu ambil argon lah sebab dia ada 3 petala. Alang-alang lukis biar banyak terus kan, senang. Okey, step yang pertama adalah kamu lukis dulu dia punya nukleus. Nukleus dia mestilah ada sedikit warna. Macam kamu kalau lukis kan pakai pensel kan, kamu macam lorek sikit. Okay, sebab kenapa? Sebab untuk bezakan nukleus dengan petala pertama. Okey. Dan nukleus mesti dilabel dengan simbol atom. So, sebagai contoh unsur tersebut adalah argon. So simbol dia adalah Ar. Okey, so kemudian kita lukis petala kedua. Okey, kemudian kita lukis 2 elektron. Satu dekat atas, satu dekat bawah. Macam tu. Lukis macam tu. Kiri kanan pun boleh juga. Tapi entahlah cikgu memang suka lukis macam ni. Satu atas, satu bawah. Okey, seterusnya kita lukis petala kedua. So, petala kedua ada 8 elektron. So, untuk 8 elektron ni, jangan kau lukis 8 macam bersepah-sepah tau. Dia nampak tak kemas. So, kalau korang lukis 2, 2, 2. Okey, mula-mula kau lukis 2 biji kat atas, 2 biji kat kanan, 2 biji kat bawah, 2 biji kat kiri. Jadi lukisan kamu akan nampak kemas. Tak adalah nampak macam coronavirus kan. 8 tu macam berjarak sosial sangat antara satu sama lain. Ini tak penting kan jarak sosial. Okay, kenapa cikgu lukis macam ni? Memang nanti kalau kamu belajar pada peringkat lebih tinggi, atom ni dia memang, elektron ni dia memang duduk secara berpasangan, berdua-dua. Okay? Itu nantilah kalau kamu ambil degree dalam bidang kimia lah, kamu akan belajar pasal kedudukan elektron ni. Tapi secara untuk basic kamu tahu ini je lah elektron tu begitu ada dua macam tu. Okey, kemudian pada petala terakhir kamu pun lukis sama jugalah berdua-dua macam tu. 2 di atas, 2 di kanan, 2 di bawah dan 2 di kiri. Okey. Senang kan lukis? Kalau dalam buku teks dia gunakan tanda pangkah. Boleh, tak ada masalah. Boleh juga pangkah. Tapi janganlah petala pertama kau lukis pangkah, petala kedua kau lukis dot pula. Jangan. Kalau nak lukis pangkah, pangkah semua. Kalau nak lukis dot, dot semua. Okey, tak ada masalah. Okay, seterusnya cikgu tunjuk cara untuk melukis kalsium. Tadi sebab dia oktet kan. Yang ni kita tengok kalau dia ada oktet macam mana cikgu. Okay, pun sama juga. Step pertama kamu lukis dulu nukleus dan lorikkan. Kemudian labelkan nukleus tersebut. Dalam kes ni kita pakai kalsium. So simbol untuk kalsium adalah Ca. Okay, kemudian petala pertama. Okay, 1 elektron di atas, 1 elektron di bawah. Petala kedua. 2 elektron di atas, 2 kanan, 2 bawah, 2 kiri. Okey, petala ketiga, 2 atas, 2 kanan, 2 bawah, 2 kiri. Dan akhir sekali, petala terakhir, kamu lukis 2 biji di atas. Kisahlah atas pun boleh, kanan pun boleh. Tapi pastikan lagi 2 macam tu lah, nampaklah kemas. Okey. Okey, jadi itu sajalah secara ringkasnya mengenai jadual berkala. Cikgu harap kamu dah boleh faham lah sebab kalau kamu tak boleh faham tajuk jadual berkala untuk bab seterusnya 4, 5, 6, 7, 8 memang agak susah. Jadi kamu kena faham betul-betul bab ni barulah kamu boleh bergerak ke bab seterusnya. Okey. So selepas ini kamu bolehlah tengok video untuk bab 5. Bab 4 cikgu skip dulu. Sebab pada cikgu kalau kamu tidak boleh menguasai bab 5, bab 4 kamu bermasalah. Jadi cikgu dahulukan dulu bab 5. Okey, so selamat menonton dan selamat berhujung minggu. Tengah minggu kita. Okey, bye.